Assalamualaikum murid-murid. Okey, kita teruskan perbincangan dalam buku aktiviti tentang tajuk terang dan gelap. Okey, tengok muka surat 37. Kenali sumber cahaya. Arahan dia, perhatikan gambar dan nyatakan sumber cahaya berikut. Okey, yang pertama tu kita boleh lihat gambar matahari. Jadi sumber cahaya yang utama ialah matahari. Okey. Kemudian kamu boleh tengok gambar di sebelah ialah gambar lilin. Lilin itu ialah asalnya ialah api. Okey, kemudian yang ketiga juga, asal usulnya ialah daripada api. Jadi kamu tulis je api pun tak apa ya. Okey, yang keempat lampu suluh. Lampu suluh ni ialah lampu. Okey, jadi sumber cahaya ialah matahari, api dan lampu. Senang je jawapan dia kan. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey, bandingkan lakaran bunga raya, alat dan radas, sekuntum bunga raya, penutup mata, pensel. Langkah-langkah lakarkan sekuntum bunga raya pada petak A. Maknanya kamu kena lukis sekuntum bunga raya dekat petak A. Yang kedua, tutup mata dan lakarkan sekuntum bunga raya pada petak B. Okey, kita perlu lukis sekuntum bunga raya pada petak A dengan mata yang terbuka, seolah-olah kita berada dalam keadaan terang. Manakala bila kamu nak lukis bunga raya pada kotak B, kamu perlu tutup mata, seolah-olah kamu sedang melukis dalam keadaan gelap. Jadi bila kamu lukis dalam keadaan terang, iaitu pada kotak A, kamu akan dapati lukisan kamu cantik. Manakala pada kotak B, kamu akan perhatikan sekutum bunga raya yang macam alien. Kan, macam alien pula. Tak cantik lah ya, sebab kamu lukis dengan mata yang tertutup. Memang semua orang takkan lukis dengan cantik apabila matanya tertutup. Okey, jadi kita tengok soalan yang bawah tu. Jawab soalan berikut berdasarkan lakaran di atas. Okey, nombor 1. Gambar bunga raya boleh dilakar dengan apa? Dengan cantik dalam keadaan terang kerana adanya cahaya. Maknanya kita nampak. Okey, yang kedua, gambar bunga raya tidak dapat dilakar dengan sempurna dalam keadaan gelap ataupun keadaan menutup mata. Sebab kita tak nampak, sebab itulah tidak dapat dilakar dengan sempurna pada kotak B. Jadi, nombor 3, hasil lakaran bunga raya pada kotak kotak A lebih baik daripada hasil lakaran pada kotak B. Terang ke terang kita boleh nampak dekat kotak di atas tu lah. Okey, kita ke muka surat seterusnya. Okey, bandingkan keadaan terang dan gelap. Bandingkan keadaan di bawah. Okey, semasa menulis pada waktu gelap dan terang ada perbezaan. Kamu boleh lihat dekat gambar tu terang-terang kita boleh nampak tulisan semasa gelap tu tak berapa cantik. Manakala tulisan semasa keadaan terang, tulisan dia sangat cantik. Jadi tulisan akan lebih cantik apabila ditulis dalam keadaan terang ataupun cerah berbanding dalam keadaan gelap. Okey, bermain tanglung. Tanglung akan lebih menarik dalam keadaan gelap berbanding dalam keadaan terang. Kenapa? Sebab dalam tanglung ada lilin. Bila ada lilin, cahaya daripada lilin tu akan menerangi tanglung, membuatkan tanglung nampak
lebih menarik. Sebab waktu malam kan. Macam kamu main bunga api jugalah. Okey. Tapi kalau kamu main tanglung waktu siang, cahaya api ataupun cahaya lilin tersebut tidaklah begitu terang. Jadi kita tak nampaklah tanglung tu menarik pada waktu siang. Okey, terang dan gelap. Nyatakan perbezaan yang berlaku dalam keadaan terang, keadaan gelap dan terang berikut. Okey, di sini ada dua situasi. Satu, benda yang sama kamu buat, tapi dua keadaan yang berbeza. Satu semasa gelap, satu lagi semasa terang. Okey, kita tengok yang pertama, membaca. Okey, murid tersebut sukar membaca pada waktu gelap. Yalah, siapa yang suka membaca waktu gelap kan? Sebab tak nampak. Okey. Kemudian, kalau waktu terang, apa perlu kamu tulis? Ya, kalau terang, mudah membaca. Okey, soalan kedua. Nampak tak? Kanak-kanak ni ataupun murid-murid ni sedang berlari. Kalau keadaan gelap, kamu berlari, apa jadi? Nampak? Sukar berlari sampai terjatuh. Okey, manakala bila keadaan terang, murid-murid mudah berlari sebab nampak. Bila kita nak terkena kawan kita, kita boleh elak sebab kita nampak. Tapi kalau malam-malam kita tak nampak, kita terberetuh habis lah. Jatuh habis kawan-kawan. Okey, soalan ketiga. Soalan ketiga, selalunya manusia memang Allah ciptakan untuk tidur di sebelah malam. Okey, jadi bila waktu malam dia gelap, jadi kita lebih mudah tidur. Tetapi bila keadaan cerah, kita sukar tidur. Sebab cahaya mengganggulah kita tidur. Okey, menyusun objek untuk membentuk bayang-bayang. Alat dan bahan, layar putih, lampu suluh, bola. Langkah-langkah nombor 1. Susun kedudukan alat dan bahan seperti di dalam jadual di bawah. Kedua, pasang lampu suluh dan catatkan pemerhatian di dalam jadual berikut. Alright. Tengok dekat jadual di bawah tu, ada A, ada B. Okey, susunan objek A, lampu suluh, bola di tengah-tengah dan layar putih di sebelah kanan. Jadi, apabila cahaya lampu suluh dihalang oleh objek iaitu bola, maka bayang-bayang akan terbentuk. Jadi, pemerhatian yang perlu kamu tulis di sebelah kanan itu ialah ada bayang-bayang. Ya, cuba kamu bayangkan, kamu ambil lampu suluh, kamu ambil bola, kamu suluh. Dan kamu tengok, ada tak bayang-bayang yang terhasil dekat dinding tu? Okey? Kemudian, kotak B. Apabila cahaya tidak dihalang oleh objek, okey? Cahaya ni dia direct terus ke layar putih ni, maksudnya tiada bayang-bayang yang akan terhasil. Okey, soalan nombor 1. Susunan alat dan bahan manakah membentuk bayang-bayang? Terang lagi bersuluh, kita boleh nampak okey dekat kotak A. Jadi, kamu boleh tulis susunan A. Soalan kedua. Bayang-bayang terhasil apabila dihalang oleh objek ataupun bola ataupun benda. Juga boleh diterima, ya. Memerhatikan kejelasan bayang-bayang. Okey, yang ni juga ialah eksperimen yang melibatkan kejelasan bayang-bayang. Okey, kita tengok dulu alat dan radas, alat dan bahan, layar putih, lampu suluh, objek yang hendak diuji. Sama juga macam situasi tadi, cuma objeknya berubah-ubah.
Jadi langkah-langkah nombor 1, susun alat dan bahan seperti rajah di bawah. Okey, objek mesti berada di tengah-tengah untuk menghasilkan bayang-bayang. Nombor 2, pancarkan cahaya lampu sulur ke arah buku nota. 3, ulang langkah 2 dengan menggunakan objek lain yang hendak diuji. Nombor 4, rekodkan pemerhatian di dalam jadual di bawah. Okey, kita tengok jadual. Ada objek iaitu buku nota, botol kaca, pensel, pembaris plastik dan juga plastik transparansi. Okey, buku nota ialah objek legap. Jika objek legap, maka bayang-bayang yang terhasil akan jelas. Okey, kita tengok botol kaca pula. Botol kaca ialah objek maafkan saya. Botol kaca ialah objek lut cahaya. Jadi, bayang-bayang yang terhasil adalah kurang jelas. Pensel pula ialah objek legap. Ini bermakna bayang-bayang yang dihasilkan oleh pensel adalah jelas. Kemudian pembaris plastik ialah objek lut cahaya. Jadi bayang-bayang yang terhasil adalah kurang jelas. Plastik transparansi ialah objek lut sinar. Maka tiada bayang-bayang yang dihasilkan. Soalan nombor 1. Nyatakan objek yang tiada bayang-bayang. Okey, kamu tengok objek yang tiada bayang-bayang. Daripada jadual yang telah kamu jawab tadi ialah plastik transparansi. Okey, jadi itulah jawapannya. Soalan kedua. Objek manakah yang menghasilkan bayang-bayang yang jelas? Kamu cuma perlu tengok balik dekat jadual yang telah kamu jawab tadi. Okey, objek yang menghasilkan bayang-bayang yang jelas ialah buku nota dan juga pensel. Jadi, kamu tulis kedua-duanya. Buku nota dan pensel. Okey, mereka cipta permainan bayang-bayang. Tulis nombor urutan yang betul bagi langkah mereka cipta permainan bayang-bayang. Okey, yang ni dia lebih kepada permainan bayang-bayang. Okey, untuk pengetahuan kamu, ada 2 permainan bayang-bayang, iaitu wayang kulit dan juga bayang-bayang tangan. Yang ni ialah aplikasi kepada wayang kulit. Tetapi tak sama sangat lah. Okey, ada sikit-sikit je yang sama. Jadi, jom kita tengok. Tulis nombor urutan. Okey, mula-mula sebelum buat apa-apa, kita perlulah sedia alat dan bahan. Ya, kena ada bahan, alat dan bahan yang lengkap. Barulah kita boleh buat kerja. Okey, yang kedua, bila bahan dah ada, kita perlu melakarkan objek yang kita hendak. Contohnya, budak perempuan. Ataupun kalau kamu nak buat objek gajah ke, harimau ke, kucing ke, arnab ke, lukislah kucing, arnab ke, gajah apa semua tu. Okey. Kemudian yang ketiga, bila dah lukis, kamu perlu surih dan gunting bentuk objek. Kemudian, bila dah dapat satu bentuk objek, kamu perlu lekatkan objek tersebut pada lidi. Kemudian, bila dah lekatkan pada lidi, kamu dekatkan objek tersebut pada dinding dan akhir sekali, kamu perlu nyalakan lampu sulur dan perhatikan bayang-bayang yang terhasil. Nampak tak? Bayang-bayang yang terhasil mempunyai bentuk yang sama seperti bentuk yang kamu lukis. Okey, saya uji mencipta bayang-bayang tangan. Okey.
alat dan bahan, lampu suluh dan juga tangan. Langkah-langkah. 1. Halakan lampu suluh dan halakan pada dinding. Yang kedua, bentukkan objek menggunakan tangan di antara lampu suluh dan dinding. Yang ketiga, perhatikan bayang-bayang yang terbentuk. Soalan. Padankan bayang-bayang yang terhasil daripada bentuk tangan yang dibuat. Okey. Bila soalan pertama. Soalan pertama, tangannya diletakkan sebegini. Jadi, bayang-bayang yang terhasil perlulah bentuknya seperti yang kotak kedua ini. Okey, iaitu bentuk laba-laba. Kemudian soalan kedua. Apabila tangan kamu diletakkan sebegini, kamu akan dapat bentuk sebegini, iaitu bentuk anjing. Seperti seekor anjing. Okey, soalan ketiga. Apabila kamu letakkan tangan kamu sebegini, kamu akan dapat bayang-bayang yang seperti kotak pertama, iaitu seperti bayang-bayang seekor burung. Alright, itu saja untuk kali ini. Senang sangat tajuk ni. Jadi jangan rasa kusut-kusut. Jangan kusut-kusut. Tajuk ni lah yang paling senang untuk kamu faham. Itu saja daripada Mak Alimah. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.